Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidhi yang dikarang dan disusung oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 202. Sudah Babul wudu'i minan nawm. Bab pada menyatakan wudu daripada tidur. An Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawadda'un. Hasanun sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sekalian mereka itu, kemudian bangun mereka itu, maka sembahyang dan tiada mengambil wudu. Hadis hasan lagi sahih. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan kepada kita tentang perkara yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian apabila mereka bangun daripada tidur, lalu mereka sembahyang dan tidak mengambil wudu. Dah kita belajar sebelum ke ni? Kita belajar selama ke ni, kalau kita tidur wajib kena ambil wudu dulu sebab tidur membatalkan wudu. Kita nak faham hadis ni, kita kena tengok hadis yang diriwayat oleh ulama yang lain yang menjelaskan lebih terperinci kisah ini. Kisah ni gini, di zaman Rasulullah, para sahabat datang ke Masjid Nabawi sembahyang maghrib secara berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada sembahyang maghrib secara berjamaah, ada sebahagian daripada sahabat, khususnya yang rumah jauh daripada Masjid Nabawi, terus berada dalam Masjid Nabawi untuk menunggu sembahyang Isyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia untuk sembahyang Isyak apabila masuk waktu Isyak. Itu kebiasaan. Jadi bermakna daripada tempoh selesai sembahyang maghrib dengan Isyak sekejap aja dah lama. Sekejap aja dah lama. Baik. Cuma jarang-jarang, kadang-kadang Rasulullah keluar lewat. Ada riwayat menyebut Rasulullah pada malam hari itu Rasulullah keluar sehingga berlalu 1/3 malam. Kalau zaman kita kok sampai pukul 10.30 baru Rasul keluar. Jadi lepas daripada sembahyang maghrib, kalau cakap kita ni, kita sudah sembahyang maghrib dalam 7.45 contoh. Jadi 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 3 jam lepas daripada tu Rasul baru keluar. 1/3 malam baru Rasul keluar. Jadi ketika sahabat menunggu Rasulullah
ada sebahagian daripada sahabat tidur dalam keadaan duduk. Ini bukan tidur rumah tidur dalam masjid, tidur dalam keadaan duduk menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyebut sehingga dagu mereka sampai kepada dada. Tu, dagu sampai ke dada. Tidur kan dia gitu. Tidur duduk. Lalu kemudian Rasul keluar sembahyang, maka bangkit sembahyang tanpa mengambil wuduk. Maka ini menjadi dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawasanya bukan semua tidur membatalkan wuduk dan bukan semua tidur tidak membatalkan wuduk. Tidur yang tetap papan punggung di lantai, tidur dalam keadaan duduk, ia tidak membatalkan wuduk. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidur itu pun satu perkara yang boleh jadi membatalkan air sembahyang. Maka di sini telah didatangkan dua hadis oleh Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas, maka tiada didatangkan mana? Maka di sini telah didatangkan dua hadis oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas, maka tiada didatangkan dan tiada diterangkan dia oleh dhaifnya. Dan keduanya hadis riwayat daripada Anas, demikian bunyinya. Sebenarnya dalam bab ni ada dua hadis. Satunya hadis daripada Abdullah bin Abbas, tapi tidak dijelaskan tentang kedhaifan hadis itu. Yang keduanya hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas yang dinilai sebagai hadis hasan lagi sahih. Hadis itu kita baca dah saat ni. Baik. Kerana tak kala hendak sembahyang Isyak dan bila pun sudah qamat, maka berkata satu orang daripada sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, hamba ada sedikit hendak cakap kerana hajat." Maka Nabi pun bercakap dan berhenti sembahyang. Maka segala sahabat menanti hingga tertidur. Mereka itu mengangguk-nganggukkan kepala. Kemudian daripada Nabi sudah bercakap itu, ia pun sembahyang dan bangun sekalian mereka itu. Maka sembahyang mereka itu sama-samanya dan tiada mengambil wuduk. Apa yang dinyatakan di sini, ada cerita sebab Rasulullah lewat sembahyang Isyak kerana ada melayani pertanyaan daripada sebahagian daripada sahabat. Baik. Dia ada beberapa riwayat dalam bab ni. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan hadis ini boleh dapat terang wakilnya, realitinya, hakikatnya, itu makna wakil. Sebagaimana aku terangkan, itu dapat jelas penjelasan hadis ini sebagaimana yang aku jelaskan, kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Al-Baqi Imam Syafi'i, dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Muslim. Dan datang riwayat satu lagi dikeluarkan oleh Imam Syafi'i sampai sanadnya kepada Abdullah bin Umar, bahawasanya adalah ia tidur duduk kemudian sembahyang ia dan tiada mengambil wuduk. Tadi kita cerita dah, tidur dalam keadaan duduk. Okey, masalah air sembahyang orang tidur dan hukumnya. Kata Abu Isa, Abu Isa adalah gelaran kepada Imam Tirmidzi dan telah bersalah-salahan. Maksud bersalah-salahan, berbeza pandangan ulama pada wudu daripada orang yang tidur itu. Maka telah memikir ni telah berpandangan, kebanyakan daripada mereka itu, kebanyakan ramai di kalangan ulama berpandangan bahawasanya tidak wajib atasnya wudu apabila tidur duduk atau berdiri hingga tidur berbaring. Kalau tidur berbaring, barulah batal wudu. Dan dengan dia berkata Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Ahmad, katanya, dan telah berkata setengah mereka itu apabila tidur sampai hilang akalnya, wajiblah berwudu atasnya dan dengan dia, dengan sebab hilang akal wajib berwudu. Berkata Ishaq dan kata Syafi'i, barang siapa tidur duduk maka mimpi ia atau tersengit pungkornya, punggunglah, kerana bersangatan jenera, nyenyak tidurnya, maka wajib atasnya wudu. Baik. Jadi gini, bab tidur ni kalau kita nak bincang lebih panjang, dia ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, semua jenis tidur tidak membatalkan wudu. Pandangan yang kedua, semua jenis tidur batal wudu. Pandangan yang ketiga, dia membezakan di antara tidur yang tidak tetap papan punggung dan tidur yang tetap papan punggung. Bab tidur ni membatalkan wudu ada tiga pandangan ulama. Ada sebahagian ulama kata tidur kan dia pun, tidur diri ke, tidur duduk ke, tidur terlentang ke,
ia tidak membatalkan wudu. Pandangan yang kedua, semua jenis tidur batalkan wudu. Pandangan yang ketiga, ni pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang diamalkan di tempat kita, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak tetap punggung di lantai. Kalau tetap punggung di lantai, ia tidak membatalkan wudu. Sebab tu dalam ni kata Ishaq bin Rahawai, Imam Syafi'i kata barang siapa tidur duduk, maka mimpi ia atau tersengit punggurnya kerana bersangatan jendera tidurnya, maka wajib atasnya berwudu. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kalau tidur duduk, walaupun mimpi sekalipun, tapi mimpi jangan mimpi keluar mani. mimpi tidur. Mimpi dalam tidur, dia masuk pasal raja. Duduk dalam majlis ilmu, tidur masuk pasal raja tak sekarang. Dalam tidur mimpi je. Sekejap je. Dah nak bayar orang, wallahu a'lam dah. Baik. Tapi rapat panggung di lantai, ia tidak membatalkan wudu. Dan ada juga pandangan yang mengatakan kalau tidur sampai mimpi batal wudu. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Baik. Masalah air sembahyang tidur duduk apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, apabila seseorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap, tiada hincang hincuk punggungnya daripada bumi, tiadalah batal air sembahyangnya. Dan jika tiada yang demikian, nescaya batal, sama ada terhincuk sedikit, sengit sedikit ataupun banyak. Yang sama ada ia dalam sembahyang atau di luarnya. Dalam sembahyang, tidur dalam sembahyang, tapi punggung tak rapat. Contoh dalam sujud. Kita contoh dalam sujud kan, subuh Jumaat, malam tu tidur lewat, mari membayang masjid. Tok Imam pula subuh Jumaat, Tok Imam baca panjang. Oh panjang Tok Imam baca. Tok Imam sujud saat itu jendera terus dalam sujud. Jendera terus. Jadi apabila jendera dalam sujud saat itu, punggung tak rapat di atas. Sampai tu Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kejut Imam. Ada lagi orang sujud. Kejut tak apa, takut Imam kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, orang kuat Imam mati dalam husnul khatimah. Ingat mati dalam sujud. Rupanya kawan ni tidur. Jadi kalau gerak bangun, tak boleh nak sambung sembahyang. Kena ambil wuduk, sembahyang semula. Baik. Katanya inilah mazhab Syafi'i, dan di sisinya tidur itu bukan hadasnya pada diri tidur, dan hanya ia dalil atas keluar angin bentuk kecil. Maka bila seorang itu tidur ia dengan ketiadaan tetap kedudukannya, nescaya kuatlah sangka akan keluar angin, maka dijadikan oleh syarak akan ini ghalib seperti tahqiq. Dan apabila adalah tetap kedudukannya, maka tiadalah kuat zon akan keluar. Baik. Sekarang ni, kenapakah tidur membatalkan wudu? Apakah sebab tidur membatalkan wudu? Di sini ulama berbeza pandangan. Sebagian ulama kata tidur membatalkan wudu kerana tidur. Jadi atas pandangan ni, semua jenis tidur ia membatalkan wudu. Baik, mazhab Imam Syafi'i dikata mana? Tidur ni bukan diri tidur tu membatalkan wudu, bukan. Tapi apabila seorang itu tidur, maka punggung dia yang diikat dengan mata akan terungkai ikatan tersebut. Maksud dia, kita ni kalau kita tak tidur, jadi kita dapat jaga punggung kita daripada keluar sesuatu. Tapi apabila kita tidur, maka punggung kita saat ni tu terungkai dah ikatan dia. Tengah-tengah tidur terbit angin. Tengah tidur tu kita tak sedar dah. Cuma kawan kita hok tidur tepi dia bunyi Allah. Ketuk aja tidur. Datuk ni. Baik. Jadi mata ni adalah pengikat kepada dubur. Al-ain wika'us sahi. Mata ni adalah pengikat kepada dubur. Apabila seorang itu tidur, maka terungkai pengikatnya. Jadi mazhab Imam Syafi'i berpandangan tidur ia membatalkan wuduk bukan kerana tidur, tetapi kerana sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada punggung ketika tidur. Ada sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada punggung ketika tidur. Sangkaan yang kuat
kuat. Dia dah yakin tapi sangkaan kuat. Sangkaan yang kuat, keluar sesuatu daripada punggung ketika tidur nyenyak, ia mengambil hukum keluar sesuatu. Kan kita apabila kita ketuk ke, kita begok ke, ia membatalkan wudu. Orang tidur ada sangkaan kuat, keluar angin daripada punggung dia. Walaupun tidak yakin, tetapi sangkaan yang kuat itu diletakkan pada tempat yakin, sebab itulah ia membatalkan wudu. Jadi bermakna ketika tidak ada sangkaan kuat keluar sesuatu daripada punggung ketika seorang itu tidur, maka tidur itu tidak membatalkan wudu. Contoh, dia tidur dalam keadaan punggung dia rapat di lantai. Maka itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hilang akal batalkah air sembahyang? Kata Nawawi, kata Imam Nawawi telah ittifaq. Dia ittifaq, mana dia ittifaq? Ittifaq ni sepakat. Maksudnya sepakat sekata. Tidak berlaku perbezaan pandangan. Telah ittifaq ulama atas bahawasanya hilang akal dengan sebab gila dan pitam dan mabuk arak atau mabuk tuak. Mabuk tuak. Dia kita di Terengganu ni tuak dah mabuk. Malaikat tuak di perang baru mabuk. Tapi kalau orang luar tuak hok mabuk, kalau dak mabuk tu nyira, kita tuak belaka Terengganu. Orang luar ni, orang luar yang mari Terengganu, orang Terengganu jual tuak tepi jalan gitu je. Kita kata tuak di Terengganu boleh makan, boleh minum tuak di Terengganu, tuak di negeri lain tak boleh minum. Ya memang sungguh gitu, tuak di Terengganu boleh minum. Halal minum tuak di Terengganu. Tuak di negeri lain haram minum. Sebab dia beza. Ya, di negeri lain kalau tuak ni hak yang memabukkan, hak yang diperang. Melalui proses peraman kan. Kita Terengganu dah tuak tu hak yang orang jual tepi jalan, hak yang kita nak makan semua tuak orang panggil niga, orang panggil. Jadi dia kata apa ni? Atau mabuk tuak, atau binji, benda binji, ganja atau ubat, nescaya membatal ia akan wudu. Tak kira lah mabuk sebab benda pun. Sebab benda hak yang diharuskan ke ataupun benda hak yang tidak diharuskan ke, semuanya membatalkan wudu. Sama ada sedikit atau banyak. Sedikit ni sekejap aja 2 minit aja mabuk. Lepas tu sedar mula. Hak ni 2 jam mabuk. Habis duduk bomoh orang. Contoh mabuk teruk sangat. Dia bahan gajah. Baik. Atau ubat, nescaya membatal ia akan wudu, sama ada sedikit atau banyak, dan sama ada tetap kedudukannya atau tidak. Kata ashab kita, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, Nabi ada tidur berbaring hingga mendengkur kemudian sembahyang ia. Maka kerana apa tiada batal wudunya? Dijawabnya adalah tiada batal air sembahyang Nabi dengan tidurnya itu, maka yang demikian itu tertentu baginya sahaja. Adapun lain daripadanya, maka dihukumkan batal semuanya. Ada riwayat menyebut Rasul pernah tidur berdengkur tapi Rasulullah bangun tidak mengambil wudu. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu adalah khususiyat bagi Rasulullah. Kata Rasulullah, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Itu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak sama dengan kita. Kita kalau dalam sembahyang, kalau kita jadi tu imam hak depan je, kita nampak belakang kita dah nampak dah. Tapi Rasulullah tahu tak? Rasulullah nampak di hadapan dan di belakang. Rasulullah kata, sesungguhnya aku melihat kamu di hadap di belakang aku sebagaimana aku melihat di hadapanku. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, kata dia, masalah mengantuk tiadakah batal wudu? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata Syafi'i, ulama Imam Syafi'i dan ashab ulama mazhab Imam Syafi'i, tiada batal wudu dengan sebab ngantuk sengguk. Dia ngantuk dengan tidur ni, ulama meletakkan panduan ataupun garisan untuk kita tahu perbezaan antara ngantuk dengan tidur adalah ngantuk ni, kita sengguk-sengguk ni kita masih lagi dengar suara orang cakap tepi tapi kita tak faham dah, cakap dah tanda, dah tahu dah. Tak faham dah. Tapi kalau tak dengar langsung tu tidur tu bukan ngantuk tu. Ya, baik.
Tiada batal wuduk dengan sebab ngantuk. Kata mereka itu, bermula alamat tidur bahawasanya padanya hilang fikiran dan gugur panca indera melihat dan lainnya daripada panca indera. Semua panca indera hilang belaka. Tak tahu, tak sedar benda dah. Dan ada pun mengantuk, maka tiada hilang akal dan hanya senyap lemah panca indera daripada ketiadaan ketiadaan gugurnya. Maksudnya masih lagi dengar, tapi tak tahu benda dah. Tak tahu benda dah, benda orang kabar pun tak tahu benda dah. Itu dipanggil masih lagi dalam kategori mengantuk. Masalah, syok kan mengantuk atau tidur, batalkan wuduk? Hamba ni tidur ke tak tidur? Biasanya sebelum subuh. Kita mari awal sebelum subuh. Allah dengar, Allah guling kejap. Guling. Rasa kejap, bangun, aku tidur tak saat ni. Kalau kita yakin tidur, batal wuduk. Sebab kita tidur. Aku nak tidur, rasa macam nak tidur. Rasa macam nak tidur. Kan aku tidur tapi rasa segar dia ada gitu. Dia ada penuh gitu kan. Rasa macam nak tidur. Baik. Tapi tengok ke segar dah macam tidur. Syok tu. Soalannya batal ada wuduk. Tengok. Dan jikalau seorang syok ia, adakah tidur ia ataupun mengantuk, maka tiada wajib mengambil air sembahyang atasnya. Bahkan sunat juga. Tak wajib ambil sembahyang. Sebab ada tak wajib sembahyang? Kerana berwuduk itu adalah perkara yang diyakini. Berlaku perkara yang membatalkan wuduk adalah perkara yang diragui. Apabila berlaku perkara yang diragui membatalkan wuduk, maka wuduk tidak dikira terbatal. Baik. Dan jikalau ia tidur dan syokkan tetakkah papan punggungnya ataupun tidak, tiada juga batal wuduknya. Tapi sunat ia mengambil air sembahyang. Aku tidur saat ni tu, aku tidur tungging ke aku tidur duduk? Tak sedar dah. Tapi masa sedar saat itu memang duduk. Masa sedar. Ke aku tidur macam sujud gitu? Sudahlah. Tak batal wuduk. Sebab tak yakin berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Katanya, dan jikalau tidur ia duduk, kemudian terhincuk papan pungkungnya daripada bumi, maka padanya tafsil. Tafsil ni perincian. Kan ada orang tidur, sengguk. Lepas tu sekali sengguk tu, punggung naik ke atas, punggung naik ke atas. Macam joget dah tengah tidur. Tapi wali ada, kalau kita duduk gitu, netang lalu ada dia, duduk gitu. Bangun, turun kepala saat itu. Sekali turun, jatuh kepala, punggung terakak. Lepas tu dibangun balik. Duduk main gitu lah. Nakal pun duduk tengok. Okey, soalannya batal dah wuduk dia. Jika hincuknya dahulu daripada jaga, nescaya batal wuduknya. Kalau masa berlaku terakak papan punggung sebelum daripada dia sedar, maka batal wuduk. Kerana berlalu atasnya satu lahzah, sedetik tidur ketiadaan tetap kedudukannya. Sebab masa dia tidur tu ada satu detik, masa dia tidur punggung dia terakak. Dan jika terhincuk ia kemudian daripada jaga atau sertanya atau syok akan waktu hincuknya, tidaklah batal wuduk. Jadi nak jatuh tu sedar lalu dah. Nak terakak pun sedar lalu dah. Tu dah batal wuduk. Masalah tidur berdiri. Berdiri lutut dan bersandar, batalkan wuduk? Kata Imam Nawawi, dan jikalau seorang itu tidur tetap kedudukannya di bumi lagi bersandar ia ke dinding atau ke tiang atau lainnya, tiada batal wuduknya. Jadi kita tengah dengar, kita sandar di tiang, tidur. Tapi punggung rapat di latar, tak batal wuduk. Sama ada tidurnya itu sekiranya diangkat dinding itu nescaya roboh ia, reboh. Roboh ni reboh. Atau tidak, demikian. Jadi kalau dinyanda sungguh tidur, kalau lagi dinding reboh dia. Yang penting, kalau rapat papan punggung, tak batal wuduk. Dan jikalau tidur ia berdiri lutut, maka padanya 3 wajah, ada 3 pandangan. Tiada batal ia sebagaimana tidur bersila. Batal ia sebagaimana tidur baring. Dan wajah yang ketiganya, jika adalah orang yang tidur berdiri lutut kurus, badannya, sekiranya tiadalah rapat 2 papan punggungnya di atas bumi, nescaya batal ia. Dan jika ada ia orang yang badan berdaging, sekiranya bertakuk 2 papan punggungnya, tiadalah batal wuduknya. Kesimpulan, tidur dalam keadaan berdiri ada 3 pandangan di kalangan ulama. Hak yang sebahagian kata tak batal, macam tidur duduk dah. Sebab kita apabila tidur berdiri, punggung kita jadi rapat. Baik. Ada pandangan kata batal, macam tidur baring dah. Kita mari mikir, ada orang tidur dalam keadaan berdiri. Hamba hari tu ada cakap dengan seorang, dia masuk askar. Askar ke komando, boleh ada ingat ada. Dia mari ziarah hamba.
masa balik rumah mak tua beri jengka. Dia minat kat agama sikit bagi zarah. Lepas tu dalam duk cakap tu dia cerita masa dia dalam latihan, kadang-kadang latihan awal pagi ngantuk. Kadang-kadang tidur masa lari kata. Ai. Tu gedok. Dia royak gitu tak tahu lah. Terah esok buat kali boleh tak tidur dalam keadaan berlari gitu. Dia kan begitu gambar. Kali tipu apa tipu lah. Jadi kita hanya menghikayatkan benda yang dia cerita. Dia kata boleh tidur kata. Kaki berjalan. Tak tahu lagu mana dia buat, tak tahu. Nakal sungguh. Sudah-sudah sampai Kelantan. Latihan ni tergaduh tidur. Kalau kita berlari kaki gerak, tiba-tiba sampai Kelantan. Selok itu. Baik. Seterusnya bab yang ke-8, babul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita cuba jawab soalan hak banyak ni malam ni. Berapa soalan semua sekali? 7, 10, 13. Baik. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah hukum mendirikan solat fardu tanpa membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat Ibrahimiyah terus memberi salam? Orang ni buat sembahyang tapi tidak baca pun selawat ke atas Nabi dan dia tidak baca selawat Ibrahimiyah, lepas tu terus dia bagi salam. Jadi bermakna selawat yang dia tidak baca ni dalam tasyahud akhir lah. Sebab pada tu dia bagi salam. Bagaimana hukum solat dia? Jawapannya, solat dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir termasuk dalam rukun sembahyang. Orang yang meninggal rukun sembahyang, batal sembahyangnya. Ada jadi sembahyang dia. Adapun selawat Ibrahimiyah, itu sunat. Dia selawat kepada Nabi, wajib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunat. Sunat benda, sunat ab'ad. Tak mari sunat ab'ad. Lepas tu wa ala ali sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sta'dil kama sallaita ala Ibrahim sampai ke fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunat hay'ah. Kalau kau tak baca itu tak ada masalah. Yang penting dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Kau dak selawat langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak usah sembahyang ni. Sebab dia tinggal rukun sembahyang. Baik. Soalan yang kedua, mandi sunat Ramadan dibuat setiap hari atau cukup sekali di awal Ramadan? Baik, mandi sunat Ramadan, kalau kita tengok kepada dalil, ternyata tidak ada mandi yang dikenali sebagai mandi sunat Ramadan. Cuma sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sunat mandi bagi orang yang ingin berhimpun untuk sembahyang tarawih secara berjamaah. Ada pandangan begitu. Jadi atas pandangan tersebut, jadi kita nak tubik sembahyang berjemaah dan kita nak berhimpun ramai-ramai untuk mengelak daripada menyakiti orang, maka paling afdal hak comelnya kita mandi. Ni tiok masang rebang, duk tepi orang pula. Kawang dak khusyuk dah, bau tiok dia pula 2 kali dak khusyuk. Baik. Jadi ada pandangan sebahagian daripada ulama menyebut perkara tersebut. Wallahu a'lam. Saya berwuduk di rumah. Bila sampai di masjid, saya ambil wuduk lagi. Semasa berwuduk itulah baru teringat saya telah berwuduk di rumah. Nak kena teruskan wuduk tadi ke ataupun berhenti setakat ingat itu sahaja. Baik. Dia tengah-tengah basuh tangan. Aku ambil dah wuduk. Patutlah kau nak teruskan. Dah sikit lagi, sapu muka basuh kaki lagi. Ataupun dia saat ni tu perlu kena berhenti terus. Jawapannya tak perlu teruskan. Sebab wuduk tujuannya untuk mengangkat hadas. Sekarang ni hadas dia telah terangkat. Tak perlu. Dia teruskan. Berhenti begitu je lah. Baik. Melainkan kalau orang tu dia berwuduk di rumah, lepas tu dia sembahyang dah fardu selagi. Lepas tu dia ambil wuduk pula kali kedua, boleh diteruskan kerana wuduk kali kedua dikirakan sebagai wuduk yang sunat. Baik. Soalan berikutnya, seorang meninggal dunia dalam keadaan berjunub. Mandi jenazah tu guna ustaz? Kena 2 kali ke atau mandi sekali? Dah tahu mana dia berjunub ni? Tahu mana? Bini dia kabar. Mungkin bini dia kabar. Hal lain tak tahu. Tak tahu dia berjunub. Tak ada orang buat status saya sedang berjunub. Tak ada. Tak ada orang status gitu.
Jadi kalau sekiranya tahu orang yang mati itu berjunub, tidak sempat untuk mandi wajib. Baik, tiba-tiba dia mati, maka cukup mandi sekali sahaja. Kerana mandi janabah telah terangkat kewajipan daripadanya. Tujuan mandi janabah sebab apa? Sebab untuk mengerjakan ibadat tertentu. Apabila dia mati, maka tak ada dah kewajipan ibadat tertentu. Kita penghujung, kita melakukan ibadat sebelum kita mati kan? Kita melakukan ibadat sebelum mati ke, semayang ke, puasa ke, mari dengar ke, bersedekah ke sebelum mati. Dan mati tak ada dah. Apabila mati, maka habis dah waktu untuk kita beramal. Mati adalah waktu menerima ganjaran pula, menerima balasan. Imam batal solat di pertengahan ayat Al-Fatihah, makmum belakang naik ganti, perlu ulang semula atau sambung saja ayat tersebut? Ni Amba tak jawab lagi. Amba kena jawab ke dia ni sebab dia ada perbincangan bab masalah ganti tu imam ni. Amba lupa dia ada perincian dia. Baik. Jadi kalau nak sambung, nak baca semula ayat tak ada masalah. Imam batal dan setelah habis membaca Al-Fatihah, makmum belakang yang ganti terus baca surah pilihan atau ulang semula Al-Fatihah. Ni juga Amba tak nak jawab. Kena jawab ke dia ni. Jawab mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum berjimuk dengan isteri yang telah kering daripada darah haid namun masih belum mengangkat hadas besar? Baik. Bini dia kalau datang haid 15 hari 15 malam sokmo. Lama sokmo. Jadi apabila lama ni dia tunggu sampai ke 15 hari. Main abang dia pula Allah. Tu kat alis yang malang, madu lagi. Jadi perkara-perkara yang menguatkan nafsu saat ni tu buat makan sokmo. Baik. Jadi bini kata nanti dulu nak mandi. Tak apa, tak mau mandi tak apa. Nak sangat dah ni. Baik, apakah hukum? Jawapannya adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan menurut pandangan majoriti ulama. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mu jangan mendekati isterimu ketika dia datang haid sehingga dia suci. Apabila dia telah bersuci, suci daripada haid, apabila dia telah bersuci, mandi wajib, maka hendaklah kamu mendatangi mereka itu pada tempat yang Allah Ta'ala perintah kepada kamu. Jadi sebelum daripada mandi wajib tidak dibolehkan. Ini mengikut pandangan majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i. Tapi pandangan mazhab Hanafi dibolehkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apabila haid telah mencapai sebanyak-banyak haid. Ataupun kalau tidak mencapai sebanyak-banyak haid tapi haid berhenti dalam tempoh waktu beradat dan berlalu, tak silap ingat ginilah, dan berlalu tempoh waktu satu sembahyang fardu. Gitulah, tak ingat, tak silap ingat, lama dah mudah tengok pandangan mazhab Hanafi. Yang penting suruh mandi dulu. Okey, selesai. Saya telah terperangkap dalam kesesakan jalan raya yang teruk. Waktu asar sudah hampir habis. Saya tidak dapat berhenti untuk melaksanakan salat. Jadi apakah hukum saya terpaksa meninggalkan salat tersebut? Salat menghormati waktu. Salat dalam keadaan dia duduk dalam kereta. Buat apa hak yang dia mampu sahaja. Rokok sekadar hak yang dia mampu. Iktidal sekadar dia mampu. Lepas tu lepas daripada sampai di rumah, dia kena ulang balik salat tersebut. Salat yang dia sembahyang dalam kereta saat itu, kerana menghormati waktu, salat tu dikirakan sah, bukan tak sah. Salat tu sah. Baik. Apakah hukum menyokong atau membela orang yang sedang didakwa melakukan rasuah? Baik, hukum menyokong atau membela orang yang sedang didakwa melakukan rasuah. Dia kita tengok sokong sudut mana. Kalau sokong kesalahan dia, hak tu jelas. Redha dengan maksiat adalah maksiat. Kita bukan sokong kesalahan dia, tapi kita sokong benda. Apa hak yang dia bawa, maka hukum dia lain. Boleh faham kan? Kalau sekiranya setiap menyokong orang yang melakukan kesilapan, membela orang yang melakukan kesilapan, dikirakan haram, maka kalau ada daripada ahli keluarga hak yang ditangkap kerana melakukan kesalahan tertentu, kita tak nak jamin ke macam mana, layan lok gitu je. Boleh faham tak? Jadi kita kena tengok sudut mana. Sudut mana. Baik. Apakah hukum seorang suami yang berpoligami tanpa pengetahuan isteri pertama dan tidak berlaku adil kepada isteri pertamanya? Sebagai contoh, dia duduk bersama dengan isteri baru sebulan tanpa balik ke rumah isteri tuanya. Tu dia. Jadi
seorang yang ingin berpoligami, adakah diwajibkan mendapat keizinan daripada isteri yang pertama? Jawapannya tidak. Jadi kalaulah mu nak berpoligami, kalau mu tidak mendapat keizinan daripada isteri yang pertama, maka mu telah menzalimi isteri pertama, kata ustazah. Itu salah. Itu tak betul. Itu ustazah yang kata. Itu tak betul, itu tak kena. Baik. Berkahwin kali kedua ke kali ketiga dia tidak disyaratkan mendapat keizinan daripada isteri pertama. Cuma apabila seorang itu berpoligami, maka diwajibkan kepada dia bersikap adil. Giliran bersikap adil. Ni main boleh bini muda duduk sebulang, budak buang bini muda ni salah. Tapi salah daripada sudut tidak adil. Salah daripada sudut ni, haram daripada sudut ni. Baik. Apakah hukum orang yang tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya, melainkan hanya ada satu pakaian yang terkena najis? Apakah dia masih wajib solat? Ya, masih lagi wajib solat. Dah dia wajib solat lagi mana? Wajib solat sekadar mampu dia. Orang yang tidak ada air untuk berwudu, mesti dia kena solat dalam keadaan dia bertayamum. Tak ada air untuk bertayamum, tak ada tanah untuk bertayamum. Solat menghormati waktu. Baik, sama juga orang yang tidak mempunyai penutupan aurat, penutup aurat wajib dia kena solat dalam keadaan hal tersebut. Apakah hukum orang yang masih ada solat qada untuk menunaikan solat tarawih? Ada ustaz kata tak boleh solat sunat tarawih bagi orang yang masih tidak mengqadakan solat wajib. Jawapannya kena tengok. Nak kata tak boleh, tak boleh. Nak kata boleh pun tak boleh. Kena tengok dulu. Kenyataan yang mengatakan setiap orang yang mempunyai solat qada yang wajib, tidak boleh, haram dia sembahyang sunat, kenyataan ini perlu diperincikan. Kenyataan ini kalau disebut secara umum begitu, maka dia tidak betul kalau sebut secara umum. Sebab dia? Sebab sembahyang yang wajib dia qada dia terbagi pada dua. Yang pertamanya, dia tinggal sembahyang tersebut, tertinggal sembahyang tersebut, ada keuzuran, tertidur, ataupun terlupa nak sembahyang. Orang yang tertidur sehingga meninggalkan sembahyang, orang yang terlupa nak sembahyang, wajib dia kena qada, tetapi tidak wajib segerakan qada sembahyang itu. Apabila tidak wajib segera, maka boleh dia melakukan sembahyang sunat, sebab tidak wajib dia segera. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah qada sembahyang tersebut. Yang keduanya, orang yang mempunyai qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa sebarang keuzuran. Sengaja dia tak sembahyang dulu. Dulu dia tak sembahyang. Dan ni kat tua ni sakit macam-macam, baru nak isah. Dah tak sembahyang dulu, gugur gitu. Mana gugur gitu? Wajib awak qada? Banyak 20 tahun awak saya tak sembahyang. Kena qada belaka 20 tahun. Kena qada. Dia apa kena qada? Dia siapa suruh awak tinggal? Dia kadang-kadang tak faham tu. Dah 20 tahun tu awak wajib, dah sembahyang wajib. Dah banyak. Siapa suruh awak dah sembahyang? Kesalahan di siapa? Di awak ke di orang lain? Di awak. Jadi oleh kerana kesalahan di awak yang perlu kena selesaikan kesalahan tersebut. Jadi awak kena qada. Okey, apabila awak kena qada, sembahyang yang wajib yang ditinggal kerana tanpa sebarang keuzuran wajib qada dengan segera. Apabila wajib qada dengan segera, maka tidak boleh dia melakukan perkara yang lain, bahkan mesti dia memenuhi waktu dengan qada sembahyang tersebut, melainkan untuk melakukan perkara yang wajib sahaja. Contoh, nak cari rezeki, nafkah anak bini. Contoh, untuk mengerjakan sembahyang fardu. Waktu lain tak boleh. Dia nak main dang, tak boleh nak main game. Dia hak sunat-sunat tak boleh. Sebab ni ada hak wajib yang perlu dia kena buat. Ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila dia perlu wajib memenuhi waktu dengan qada sembahyang fardu, maka tidak boleh dia sembahyang sunat. Tapi jangan faham tak boleh sembahyang sunat sahaja, bukan. Sebab ada orang kata, dah apa awak tak sembahyang sunat? Sebab saya ada sembahyang qada. Tak sembahyang sunat. Itu tak kena. Dah awak dah saja tu betul lah gitu. Tak kena gitu. Dia bukan tak boleh sembahyang sunat. Bukan tak boleh sembahyang sunat. Bahkan mesti kita kena memenuhi waktu tersebut untuk qada sembahyang. Kerana diwajibkan kita menyegerakan qada.
Bukan sembahyang sunat duk saja pun tak boleh, main dang pun tak boleh, main tu pun tak boleh, main benda yang tidak wajib tidak boleh-bolehkan kita buat. Melainkan benda yang wajib saja. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada pandangan yang kedua. Ini pandangan bukan pandangan mu'tamad, pandangan dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, berpandangan bahawasanya tidak wajib disegerakan. Yang penting dia qada. Sikit-sikit ada pun sehari-hari. Tapi ada hasrat hati untuk menghabiskan qada tersebut. Dan pandangan yang kedua rasanya dia pegangan. Nah, jadi atas pandangan yang kedua tidak menjadi masalah untuk dia sembahyang sunat. Atas pandangan yang kedua boleh dia sembahyang sunat. Tapi sebenarnya kalau orang tu nak sembahyang sunat tarawih tujuan untuk dapat pahala, yang sepatutnya dia qada sembahyang berbanding dengan sembahyang sunat tarawih. Kerana qada sembahyang adalah wajib. Sembahyang tarawih adalah sunat. Pahala wajib dengan pahala sunat mana lebih besar? Pahala wajib. Kalau tujuan untuk mendapatkan pahala, dia tidak akan mendahului sembahyang sunat berbanding dengan sembahyang wajib, kerana sembahyang wajib pahala lebih besar daripada sembahyang sunat. Seterusnya, apakah hukum puasa sunat selepas daripada nisfu Sya'ban? Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasum." Apabila masuk dah separuh kedua bulan Sya'ban, maka jangan puasa. Rasul larang kita berpuasa apabila masuk 16 Sya'ban. Melainkan kata ulama puasa wajib. Contoh puasa qada. Masih lagi ada berbaki qada, boleh kita puasa pada bulan Sya'ban. Sama juga puasa kafarah, puasa nazar, boleh kita puasa selepas daripada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Begitu juga bagi orang yang beradab puasa. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu," kata Rasulullah. Mu jangan mendahulukan puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Rasul larang, sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia termasuk dalam 15 yang kedua. Melainkan seorang lelaki yang mempunyai adat kebiasaan berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Orang yang mempunyai adat kebiasaan berpuasa boleh dia berpuasa selepas daripada 15 Sya'ban, maksudnya 16 ke atas. Contoh, dia memang puasa Isnin Khamis semua, maka boleh dia puasa Isnin Khamis pada 16 Sya'ban ke atas. Jadi pendek kata, puasa sunat selepas daripada separuh bulan Sya'ban ada kala diharamkan, ada kala dibolehkan. Wallahu a'lam. Okay, habis dah soalan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.